Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersua kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen. Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir bagi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 dan semalam seperti yang diketahui rang Undang-Undang RUU Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2022 telah diluluskan Dewan Rakyat bertujuan meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 dan RUU itu diluluskan secara sebulat suara. Antara lain membolehkan fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai kuasa menteri untuk menetapkan tarikh permulaan kuat kuasa. Akta yang dicadangkan dan RUU dibentangkan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 Datuk Seri Ahmad Hamzah itu diluluskan sebulat suara selepas dibahaskan kira-kira selama 3 jam oleh 16 ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang. Dan sebelum itu Datuk Seri Ahmad ketika menggulung RUU berkenaan mengatakan nilai import makanan Malaysia dijangka lebih tinggi pada tahun ini melepasi paras tertinggi yang pernah direkodkan tahun lalu iaitu sebanyak 63 bilion ringgit setahun. Jelas beliau, import makanan yang direkod negara pada suku pertama tahun ini sahaja sudah mencecah 17.8 bilion ringgit dan selain itu juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersetuju untuk meminda kuantum bagi kesalahan dilakukan generasi yang lahir pada 1 Januari dan seterusnya atau dikenali sebagai generasi penamat GEG dalam rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 kepada RM500 atau Perintah Khidmat Masyarakat berbanding peruntukan asal sebanyak RM5,000. Baik, saudara, mesyuarat akan diteruskan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di mana 3 soalan tumpuan akan dibangkitkan hari ini iaitu yang pertama daripada ahli Parlimen Tumpat dan meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sejauh mana persiapan kementerian untuk menganjurkan MAHA 2022 dalam suasana pasca pandemik selepas 4 tahun ia tidak diadakan serta apakah langkah manfaat yang bakal terhasil menerusi penganjuran program MAHA pada tahun ini. Dan seterusnya adalah soalan daripada ahli Parlimen Bakri yang meminta Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk mengatasi cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh industri perabot Malaysia pasca COVID-19. Baik saudara, selain di saluran berita RTM dan juga TV1, anda juga boleh ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my palang RTM Parlimen, juga di rtmparlimen.rtm.gov.my serta melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda menerusi App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, kita teruskan seterusnya. Mesyuarat akan diteruskan selepas itu dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di mana soalan pertama ditanyakan oleh ahli Parlimen Sikh yang meminta Menteri Kanan Pertahanan menyatakan status tender perolehan dan ekosistem penyelenggaraan perancangan alatan persenjataan terkini pesawat terbang tanpa pemandu kategori Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System ataupun bagi kegunaan tentera udara di Raja Malaysia. Dan seterusnya adalah soalan daripada ahli Parlimen Port Dickson yang meminta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah persediaan yang telah dilaksanakan sejak kejadian bencana banjir tahun lepas. Baik, kita ke Dewan Rakyat bagi menyaksikan mesyuarat. Menteri. Assalamualaikum semua. Sebelum kita mula, saya ada sedikit pemakluman. Yang berhormat, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan pemberian dos penggalak COVID-19 di seluruh negara bermula 13 Oktober 2021 bertujuan untuk memastikan imuniti yang diperolehi selepas menerima dos lengkap dapat dikekalkan untuk tempoh yang optimum. Justru bagi menggalakkan ahli-ahli yang berhormat dan warga Parlimen mengambil dos penggalak ini, sesi pemberian dos penggalak kedua akan diadakan pada ketetapan berikut: tarikh 3 hari bulan, 4 hari bulan, 10 hari bulan dan 11 hari bulan Ogos, iaitu tiap-tiap hari Rabu dan Khamis, masa 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Banquet Blok Utama Parlimen Malaysia. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat dapat memanfaatkan kempen pemberian dos penggalak ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri, penjelasan. Saya. Ada banyak
rumors mengatakan fourth jab ini is very dangerous. Jadi how safe is it to take the fourth jab dalam hal ini? Oh, itu bukan soalan yang patut ditujukan kepada saya. Patut ditujukan kepada Kementerian Kesihatan. Saya rasa eloklah ditujukan kepada Kementerian Kesihatan. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya mulakan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Tamizi bin Sulaiman. Silakan. Minta maaf ya Mak Speaker. Mungkin ini MQT dulu ya Mak Speaker. MQT? Ya. Oh, maaf. Oh, silap. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Mat Nawi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sejauh manakah persiapan kementerian untuk menganjurkan MAHA 2022 dalam suasana pasca pandemik selepas 4 tahun tidak diadakan, serta apakah jangkaan manfaat yang bakal terhasil menerusi penganjuran program MAHA pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, objektif utama penganjuran pameran pertanian horticulture dan agro pelancongan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MAHA adalah untuk mempromosi sektor agro makanan dan industri asas tani dengan mengenengakan kepelbagaian produk, penggunaan teknologi tertinggi, kejayaan-kejayaan perusahaan serta pelbagai inisiatif yang diambil oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam memajukan sektor pertanian negara. Pameran pertanian terbesar dan berprestij ini turut mempamerkan peluang-peluang perniagaan yang ditawarkan oleh industri agro makanan yang sedang berkembang pesat. MAHA bakal berlangsung pada 4 hingga 14 bulan Ogos yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 bulan Ogos 2022 ini. Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang ataupun MAEPS Selangor dengan keluasan tapak seluas 125 hektar mampu menampung kehadiran pengunjung sehingga 100,000 orang sehari. Pelaksanaan MAHA kali ini juga buat julung-julung kalinya akan dianjur secara hybrid, iaitu kombinasi fizikal dan maya dengan izin virtual. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, tema MAHA pada tahun ini adalah security makanan untuk masa depan atau food security for the future. Pemilihan tema ini adalah bertepatan dan selari dengan hasrat kerajaan untuk memberi tumpuan memperkukuh security makanan negara dan menghadapi pelbagai cabaran. Justru itu penganjuran MAHA 2022 ini akan menjadi platform utama dalam usaha kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk memacu pemulihan sektor agro makanan negara selain membantu usahawan tani untuk pulih semula dari aspek penjenaan sumber pendapatan dan seterusnya menjamin security makanan negara. Pelbagai aktiviti promosi dan publicity telah dan sedang dilaksanakan di seluruh negara untuk mewar-warkan tentang MAHA 2022 ini serta tarikan-tarikan utama yang terdapat di 22 segmen yang ditawarkan di dalam Dewan dan juga di luar Dewan, termasuk rumah-rumah negeri. Sebanyak 1,500 booth pameran dan gerai jualan bakal dipenuhi dengan penglibatan pemain industri dan usahawan tempatan. Melalui penglibatan semua pihak berkaitan, terutama pemain-pemain industri, MAHA 22 dijangka dapat menghasilkan lebih 250 juta ringgit potensi nilai jualan. Di samping itu, beberapa sesi menandatangani memorandum persefahaman juga berlaku di sepanjang MAHA 2022 melibatkan nilai pelaburan lebih daripada 4 bilion ringgit. Ini tidak termasuk sesi padanan perniagaan dengan izin business matching melibatkan 8 syarikat ejen pemasar daripada luar negara sebagai salah satu usaha untuk membawa hasil daripada serta produk agro makanan tempatan ke pasaran antarabangsa. MAHA 22 juga menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda serta graduan yang sedang mencari pekerjaan melalui program jamin kerja dalam segmen Agro Job Fair. Lebih daripada 100 syarikat akan turut serta dalam program ini yang menawarkan lebih daripada 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor
agro makanan. Selain itu, lebih daripada 250 pocket talk, sharing session, seminar, webinar, convention serta hikmat nasihat terus kepada kumpulan sasar akan diadakan. Ini merupakan antara manfaat yang bakal terhasil menerusi penganjuran MAHA pada kali ini. Tuan Yang Pertama, Tuan-Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan, saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput Tan Sri Yang Dipertua dan semua ahli Dewan untuk hadir ke MAHA 2022 yang akan diadakan pada 4 hingga 14 hari bulan Ogos ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tuan Pat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang agak panjang lebar itu, dan tahniah saya ucapkan kepada MAFI di atas penganjuran program mega yang bakal dilaksanakan sehari dua nanti. Dalam jawapan Menteri tadi ada disebutkan tentang tema MAHA 2022 adalah sekuriti makanan untuk masa depan. Jadi saya mohon Menteri jelaskan apakah elemen yang cuba diketengahkan melalui penganjuran MAHA kali ini dan apakah bentuk aplikasi dan inovasi terkini yang bakal diperkenalkan bagi mencapai maksud di atas. Terima kasih. Terima kasih. Yang benar tema MAHA 2022 ini security makanan untuk masa hadapan atau food security for the future ada merupakan tema yang diangkat oleh MAHA, penganjur MAHA pada 2022 ini. Dan dalam menganjur ini, penganjur telah mengadakan melalui 22 segmen seperti yang saya katakan tadi, diadakan di dalam Dewan dan di luar Dewan. Dan kesemua ini ada 8 laman dalam Dewan dan 22 dan dalam dan luar Dewan dan 22 segmen. Fokus MAHA adalah melalui 22 segmen yang telah disediakan. Antara elemen tersebut adalah agro trade, iaitu melibatkan aktiviti perniagaan dan padanan perniagaan serta mempromosi produk tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Agro edutainment bagi mempromosi serta memberi kesedaran tentang kepentingan sektor agro makanan dalam menjamin sumber bekalan negara. Agro lifestyle bagi mempamerkan gaya hidup keluarga serta aktiviti nilai tambah di sepanjang nilai rantaian agro makanan. Selain itu, aktiviti menarik untuk golongan muda, agro youth seperti yang saya katakan tadi, untuk menggalakkan dan mendorong pembangunan usahawan tani muda. Agroturism khusus bagi mempromosi industri agro pelancongan, agroteknologi untuk mempamerkan penggunaan teknologi serta jentera terkini, agro job fair akan mempromosi potensi serta peluang pekerjaan yang tersedia di dalam sektor pertanian. Seperti yang saya katakan, terdapat 1,500 ruang pameran dan jualan turut disediakan mengikut segmen termasuk pameran oleh kementerian, jabatan agensi kerajaan, syarikat swasta dan badan korporat. Di samping itu terdapat juga aktiviti demonstrasi masakan, seminar dan konvensyen agro makanan, pengoperasian laman-laman dan rumah-rumah negeri. Jadi kepentingan sektor agro makanan khususnya di peringkat pengeluaran juga akan ditumpukan melalui pengisian program dan aktiviti di kawasan-kawasan laman, antaranya laman padi, ada laman sayuran dan herba, laman ternakan, laman perikanan, laman florikultur, laman nenas, laman mekanisasi dan castle of fruits. Jadi kesemua ini akan dapat dilihat dan diikuti melalui penganjuran MAHA pada kali ini. Terima kasih. Papar. Yang Berhormat. Papar. Yang Berhormat Papar. Ya, Papar dah berdiri lama. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Oktober 1922, MAHA telah ditubuhkan dengan nama Persatuan Melayan Agri Horticulture Association MAHA. Pertunjukan pertama MAHA diadakan di Padang Kelab Lumba Kuda Selangor pada tahun 1923. Tahun 1999, MAHA diberi nama yang baru iaitu Malaysian Agriculture, Horticulture and Agrotourism MAHA. Soalan tambahan saya, memandangkan MAHA telah diubah nama daripada Malayan kepada Malaysian, bukankah lebih baik kementerian mula mengurak langkah dengan menganjurkan MAHA di Sabah maupun di Sarawak bagi mencerminkan semangat sebenar penubuhan Malaysia? Memandangkan Menteri Pertanian dan industri makanan juga dari Sabah, maka saya merayu MAHA akan datang dibuat di Sabah ataupun di Sarawak. Memandangkan MAHA telah diubah nama
telah diubah nama, maka saya sekali lagi menyeru supaya Sabah dan Sarawak sememangnya memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian maupun ternakan, dan inilah masanya kerajaan menunjukkan keseriusan dalam membangunkan kedua-dua wilayah ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mak Papa nanti yang Mak lain tak sempat tanya soalan, maka Yang Mak Papa akan kena marah. Minta maaf. Silakan Yang Mak Menteri. Terima kasih Yang Mohd Papar. Itu cadangan yang baik. Tetapi dan pernah dilakukan sebelum ini, penganjuran MAHA ini dianjur di tapak yang berbeza setiap tahun. Tetapi sejak tahun 2003 rasanya, 2003 ataupun 2006, MAHA ditempatkan di satu tapak kekal. Itu yang dipanggil sebagai Taman Expo Pertanian Malaysia di Serdang ataupun MAEPS dalam bahasa Inggerisnya. Jadi beberapa faktor menyebabkan keputusan diambil untuk meletakkan MAHA di satu tapak yang kekal, kerana infrastruktur yang dibina itu digunakan semula untuk penganjuran MAHA selepas 2 tahun kemudian. Rumah-rumah negeri yang ada sekarang ini, pavilion-pavilion yang didirikan oleh pelbagai jabatan dan agensi masih digunakan sehingga kini. Jadi dari segi kos penjimatan dan sebagainya, keputusan untuk meletakkan penganjuran MAHA ini satu tapak yang kekal adalah merupakan satu keputusan yang tepat. Jadi keluasan di tanah Serdang ini juga luas, dan kemudahan dari segi logistik dan kemudahan pengunjung untuk hadir amat selesa. Jadi itu merupakan satu keputusan. Selagi keputusan ini belum diubah, jadi cadangan Papar untuk diadakan mengikut negeri-negeri belum boleh ditimbangkan setakat ini. Jadi sebelum ini dibuat secara bergilir, tetapi sejak tahun 2003 ianya dibuat secara kekal di tapak yang kekal di Serdang. Jadi keputusannya kekal sehingga kini Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Puan Yubiin, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bakri minta Menteri Perusahaan, Pelandangan dan Komoditi untuk menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk mengatasi cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh industri perabot Malaysia pasca COVID-19 seperti peningkatan kos termasuk bahan mentah, tenaga buruh dan logistik, persaingan kuat dari negara-negara lain untuk pasaran dunia serta kekurangan kaki tangan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bakri you made it through the jam dengan izin. Semua sangkut hari ini. Untuk menjawab soalan Bakri mengenai concern tentang bagaimana industri perabot kita menghadapi pasca COVID-19. Kita maklum bahawa waktu COVID dan sebagainya, dan ketika ini juga kos the whole supply chain, rantaian supply memang meningkat pada keseluruhannya. Walau bagaimanapun, KPPK di bawah agensinya Malaysian Timber Berhad Malaysian Timber Industry Board and also Malaysian Timber Council ada buat beberapa program-program yang untuk membantu industri perkayuan ini untuk meringankan beban mereka. Di antaranya adalah Import Assistance Program. This Import Assistance Program adalah untuk di mana pengimport diberi bantuan dari segi penanggungan sebahagian kos logistik untuk mengimport bahan mentah kayu ke Malaysia. Bantuan maksimum tahunan adalah di antara RM70,000 sampai RM115,000 bagi setiap syarikat. Dan setakat ini telah membelanjakan sebanyak 11.6 juta untuk program ini, program Import Assistance Program. So program lain juga yang dilaksanakan termasuk adalah program sokongan barang mentah, yang mana kita membantu melalui MTIB, membantu industri untuk memperoleh bahan mentah yang akan digunakan untuk memproseskan produk siap. Jumlah pinjaman maksimum yang diberikan adalah di antara RM20,000 ke hingga RM1 juta mengikut nilai kos bahan. Dan mereka perlu menyediakan pembayaran balik pinjaman ini dalam masa 3 ke 6 bulan. Satu lagi program juga adalah Export Assistance Program, di mana pihak pengeksport produk kekayaan diberi bantuan keuangan bagi mengurangkan beban bayaran pengangkutan sebanyak RM15,000 pada setiap syarikat yang layak. Sehingga 30 Jun kita telah menggunakan sebanyak 2.21 juta.
Untuk persaingan kuat dari mana negara-negara lain, kita maklum tentang ini, dan persaingan kuat ini juga negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama. Namun demikian, dalam program-program yang telah dianjurkan oleh MTC dan MTIB, mereka juga menggalakkan industri-industri kita dan membantu mereka untuk mengambil bahagian dalam pameran perdagangan dan juga furniture ekspor seperti International Furniture Fair dan juga Export Furniture Fair, EcoBuild Southeast Asia Malaysia International Revolution Expo Rex dan berbagai-bagai lagi. Jadi juga untuk penyedamaan juga kita bantu mereka dalam program-program. Dan baru-baru ini kementerian telah membuat lawatan kerja kepada 14 negara dalam masa 4 bulan untuk melihatkan memasarkan bahan-bahan kayu-kayan kita termasuk furniture. Pada keseluruhannya, YB Bakri, sambutan dari luar negara terhadap kualiti kayu-kayan kita dan juga workmanship sangatlah menggalakkan. Jadi kementerian ketika ini tengah memikirkan langkah panjang, jangka panjang, how do we make our wood industry sustainable. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Bakri, silakan. Terima kasih YB Menteri kerana membuat promosi-promosi. Kerana apa yang saya dapat daripada feedback pemain-pemain industri adalah di mana baru-baru ini ada this Malaysian International Furniture Fair, di mana mereka mendapati bahawa big buyers mereka tak datang, dan juga kalau mereka datang pun mereka tak buat order sudah kerana memang kita menghadapi persaingan yang besar untuk pasaran di Eropah, Poland dan juga Turki. Untuk pasaran di US, kita ada Mexico, perabot daripada Mexico. Oleh itu saya ingin kementerian untuk mengambil maklum bagaimana membantu pemain industri kita untuk menghadapi masalah. Yang kedua adalah Menteri, ada baru-baru ini ramai di antara pemain-pemain industri perabot telah pun dijemput ke Indonesia untuk melabur di sana. Mereka telah membuat polisi, membagi polisi yang menggalakkan dan insentif. Ramai di antara mereka sedang menimbang untuk memperkembangkan kilang mereka di Indonesia dan bukan memperkembangkan kilang mereka di Malaysia. Dan juga yang ramai di antara mereka juga mempertimbangkan Vietnam menjadi hub mereka. So apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian supaya untuk memastikan bahawa pelaburan ini stay in Malaysia dan juga boleh mencipta lebih banyak pekerjaan. Di antara komplain, aduan yang paling saya dapat adalah kerana birokrasi di antara agensi-agensi tempatan, agensi yang berbeza-beza telah pun menjadikan Malaysia sangat tak business friendly. So adakah ada apa-apa langkah daripada kementerian untuk mengurangkan birokrasi di Malaysia dan memastikan kita continue to be business friendly untuk kilang tempatan kita? Terima kasih. Panjang sangat tu, Yang Amat Bakri. Terima kasih Bakri of your concern. Untuk Pertuan Bakri, ketika ini ekspor kita, kalau tahun lepas ekspor kita berjumlah 22.7 bilion 2021. Setakat ini up to May kita dah touch 11 billion. So we expect to do double of last year. Jadi alhamdulillah. So the pasaran, the market is still there for us. Masih lagi pasaran barang-barang wood furniture kita masih ada. Cuma saya memang maklum tentang MIFF ni, big buyers ini. I think because ini juga adalah terlibat dalam isu COVID dan juga post COVID. Selepas ini insya-Allah ianya akan lebih teratur dan tersusun. Tapi namun demikian, saya tidak menafikan bahawa supply of our raw material dari tahun ke tahun menurun. Okay? Kita start with 17 million metric ton, but now we only left with 2.7 million metric ton. So our concern ni, kita punya cabaran adalah untuk memastikan bahawa program upstream huluan dapat kita perkembangkan dari segi menanam pokok dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat challenge cabaran pada kita. Maka industri player pergi ke Indonesia kerana kedapatan tanah yang lebih luas, lebih besar untuk mereka menanam pokok-pokok kayu ni dan juga membuat kilang-kilang downstream di sana. Ini juga adalah di antara satu strategi oleh KPPK untuk memastikan bahawa kita boleh sustain kita punya industri perkayuan ini untuk menggalakkan syarikat-syarikat dari Malaysia untuk membuat pelaburan di negara-negara luar termasuk Indonesia dalam
membuat produk-produk hiliran. This is where the money added value is. So jadi apa yang kita juga laksanakan hala tuju ke depan, kita nak cari tanah-tanah untuk kita tanam pokok-pokok kayu agar kita ada bahan untuk upstream. Dan kita buka ladang-ladang di luar negara juga. So baru-baru ini contohnya kita baru ada MyAce, ada negara Ghana, Nigeria yang menawarkan 1 juta hektar tanah untuk menanam pokok-pokok untuk perkayuan dan sebagainya. Dan saya juga nak menekankan di sini bahawa industri perkayuan kita memang mendapat sambutan yang baik daripada jelajah agrokomoditi kita, dan ini adalah usaha kita untuk memastikan bahawa pasaran kayu kain kita dapat meningkat. Dan dari segi pekerja, selain pada masalah pekerja asing dan sebagainya, tetapi melalui impact our Institute of Peladangan, kita telah approach pergi ke universiti dan sekolah-sekolah untuk membuka kesedaran bahawa industri kayu ini adalah industri yang berpotensi, dan kita juga telah menandatangani dengan MOU dengan TVET untuk memastikan kita dapat buat local workers daripada negara kita sendiri. Terima kasih. Mak Jempol, Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sekitar 60 tahun yang lalu, kayu getah tidak dikenali pasti nilai ataupun kelebihannya dalam industri perabot. Justru itu kebanyakan kayu getah diekspor mentah ke luar negara. Sedangkan kayu getah boleh menghasilkan perabot yang berkualiti tinggi dan tahan lama mencecah 20 tahun. Soalan saya, apakah perancangan kementerian untuk menggalakkan penggunaan kayu getah dalam kalangan permain industri perabot Malaysia? Usaha ini saya yakin dan percaya kerana boleh mengurangkan kos dan juga membantu pekebun kecil yang mempunyai kebun dan tanam semula perlunya getah tersebut ditebang. Dan apakah kementerian tahu bahawa kita pada hari ini kayu getah yang amat sedikit penggunaannya dan mungkin harga juga tidak dapat dirasai oleh pekebun kecil getah? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Saya Jempol, rubber wood adalah di antara satu-satunya jenis kayu yang memang kita gunakan untuk buat perabot untuk diekspor. Rubber wood memang popular, selain daripada kita punya balau dan juga meranti dan juga jati, kita rubber wood memang kita ekspor. Tapi ketika ini juga kita telah membuat satu program yang mana kita juga mengolahkan rubber wood ini untuk satu ekosistem yang lebih mampan, iaitu dengan memprosesnya untuk menjadikan chipboard untuk digunakan untuk buat furniture ataupun perabot. So dia antara perkara yang kita laksanakan. So rubber wood memang mendapat sambutan yang tinggi daripada negara-negara luar, termasuk negara-negara Eropah. Dan ini memang kita manfaatkan apabila pokok getah sudah tua dan tidak boleh lagi menghasilkan latex, susu getah, maka kita telah buat dah ada program kerjasama di antara peladangan getah dan juga dengan kayu agar mereka boleh manfaatkan kayu rubber wood ini dan transform rubber wood ini kepada chipboard yang saya sebut tadi. So ini telah bermula, Jempol. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kuala Krai minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah status dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Pengangkutan berikutan penurunan taraf keselamatan pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dari kategori 1 ke kategori 2 oleh pihak Federal Aviation Administration FAA pada November 2019, dan apakah tindakan Presiden Malaysia untuk mengekalkan kerusi Ahli Majlis International Civil Aviation Organisation ICAO? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Tan Sri Yang di-Pertua, berikutan penurunan taraf keselamatan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dari kategori 1 ke kategori 2 oleh pihak Federal Aviation Administration FAA Amerika Syarikat pada November 2019, Kementerian Pengangkutan melalui CAAM telah mengambil tindakan pembetulan terhadap 33 dapatan audit International Aviation Safety Assessment atau IASA yang dibangkitkan oleh FAA pada tahun 2019. Pada waktu yang sama, CAAM telah mengambil tindakan mempukulkan aspek-aspek keselamatan termasuk elemen-elemen kritikal yang menjadi persoalan utama dalam IASA FAA. Selanjutnya, pihak FAA telah mengadakan sesi pengauditan semula
ke atas CAM dari 6 hingga 10 Disember 2021 dan laporan bertulis hasil dapatan pengauditan semula telah dikemukakan kepada Malaysia pada 10 Mei 2022 untuk tindakan pembetulan. Berdasarkan laporan tersebut, CAM telah mengambil tindakan untuk menutup 29 dapatan audit IASA yang dibangkitkan oleh FAA. Seterusnya, 12 hingga 14 Julai yang lalu, pada 12 hingga 14 Julai 2022, pihak FAA telah mengadakan perbincangan lanjut dengan CAM berkaitan tindakan pembetulan yang telah diambil oleh CAM ke atas dapatan-dapatan tersebut. Berdasarkan perbincangan tersebut, pihak FAA telah memaklumkan secara lisan bahawa kesemua 26 daripada 29 hasil dapatan yang diperolehi dalam sesi pengauditan pada Disember tahun lalu telah berjaya ditutup. Kesemua 26 hasil dapatan yang berjaya ditutup tersebut adalah berkaitan dengan aspek teknikal CAM. Walau bagaimanapun masih ada 3 lagi dapatan yang masih tidak dapat ditutup. Daripada 3 dapatan tersebut, 2 dapatan adalah berhubung aspek perundangan dan 1 dapatan adalah berhubung aspek teknikal dan latihan yang melibatkan penyediaan silibus bagi inspektor CAM. Dalam hubungan ini, tindakan-tindakan pembetulan bagi menutup ketiga dapatan tersebut telah dikemukakan kepada pihak FAA pada 25 Julai 2022. Selanjutnya, pihak FAA akan membuat keputusan berhubung pendarafan semula dalam jangka masa yang terdekat dan diumumkan pada bulan Ogos 2022 dan kita doakan yang terbaik buat Malaysia. Selanjutnya, bagi mengekalkan kerusi ahli Majlis International Civil Aviation ICAO, Kementerian Pengangkutan telah bekerjasama dengan Kementerian Luar dan CAM telah merangka strategi-strategi mendapatkan sokongan untuk mengekalkan kerusi ahli majlis tersebut. Antara strateginya ialah kita menghadiri persidangan dan mengadakan mesyuarat dua hala dengan kumpulan serantau seperti African Civil Aviation Commission, Latin American Civil Aviation Commission, Arab Civil Aviation Organization dan European Civil Aviation Conference. Di samping itu, Kementerian Pengangkutan melalui CAM turut menawarkan latihan bagi pembangunan modal insan industri penerbangan awam antarabangsa di bawah program MTCP iaitu Malaysian Technical Cooperation Program kepada kesemua negara berjanji ICAO. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kolekrai, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah pun diberikan. Soalan tambahan saya, apakah kesan penurunan taraf keselamatan terhadap industri penerbangan negara bagaimana yang telah pun dijelaskan tadi? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya mana-mana negara yang diturunkan taraf keselamatan kepada kategori 2 akan membolehkan FAA mengambil tindakan seperti berikut. Pertama, FAA tidak akan membenarkan sebarang permit penerbangan baru daripada Syarikat Penerbangan Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan ke Amerika Syarikat kecuali penerbangan yang sedia ada. Kedua, FAA tidak akan membenarkan sebarang permit penerbangan baru daripada Syarikat Penerbangan Malaysia untuk mengadakan code share atau perjanjian perkongsian kod dengan Syarikat Penerbangan Amerika Syarikat untuk menyediakan perkhidmatan ke Amerika Syarikat dan hanyalah kecuali kepada penerbangan yang sedia ada. Kedua. Ketiga ialah FAA tidak akan membenarkan sebarang permit penerbangan baru daripada Syarikat Penerbangan Malaysia untuk mengadakan perjanjian perkongsian kod dengan mana-mana syarikat penerbangan selain daripada Amerika Syarikat untuk ke destinasi Amerika. Dan untuk makluman, sebenarnya saya sendiri telah berdepan dengan satu keadaan selepas penurunan taraf itu. Tahun lalu kita nampak dari segi permintaan kargo yang agak tinggi ke Hong Kong. Walaupun kita lihat FAA Amerika Syarikat, negara China juga mereka guna pakai kategori ataupun penarafan yang dibuat oleh FAA. Dan sebab itu kalau kita nak tambah slot, dia tak akan benarkan. Tambah frekuensi tidak boleh. Pendaratan ataupun hak pendaratan pun tidak diberi dan menunggu keputusan daripada audit FAA. Ini antara kesan yang kita dapati. Dan saya ingin memaklumkan, tadi dalam jawapan saya ada menyebut sebagai satu tindakan jangka panjang. Kita akan meminda daripada 3 dapatan yang kita berikan kepada FAA,
kita committed, iaitu dari segi pindaan, perundangan, kita akan bawa ke Dewan ini pada awal tahun depan. Dan sementara itu kita membuat perwakilan kuasa kepada CEO CAM untuk mereka meluluskan apa juga tentang aspek technical licensing atau pelesenan teknikal. Dan itulah tindakan aktif yang kita buat. Dan sekarang ni 29 dapatan pun kita dah selesai. Kita hanya tunggu putusan daripada FAA. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Yang Amat Sandakan. Terima kasih. Saya bagi peluang kepada wanita pula. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, ini mengenai logistik juga, terutamanya Sabah. Jadi menurut kenyataan akhbar daripada Persatuan Lori Sabah kemarin, MOT telah menyelesaikan masalah berat dengan muatan BDM di Sabah pada awal bulan Januari. Soalan saya adalah, adakah Menteri Pengangkutan akan membuat pengumuman rasmi mengenai isu BDM, sebab menurut jawapan lisan pada 21 Julai daripada Menteri Kanan Kerja Raya adalah beberapa jambatan di Sabah yang perlu dinaik taraf atau digantikan dengan baru sebelum penyeragaman BDM dilaksanakan. Mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan ni luar daripada penerbangan. Tapi walau bagaimanapun, kerana Sandakan ni dia nak tahu jawapan, saya buat ringkas saja. Tan Sri, apa yang telah diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan adalah dasar atau polisi yang telah diterap oleh kementerian. Kita bawa dialog persatuan itu, dan apa yang berlaku ialah ramai tidak faham pasal jambatan yang guntur ni sebab berat yang berlebihan. Di Sabah sudah ada 388,000 TEUs, iaitu kontainer yang kita bawa melalui semua pelabuhan. Beratnya 53 tan. Jadi kalaulah lori-lori di Sandakan disekat hanya pada 35 tan dengan hujah kononnya akan merosakkan jambatan, itu tak masuk akal. Kerana kita sudah bawa, tak tahu bawa, tapi jalan utama itu adalah jalan persekutuan dan jalan-jalan tidak boleh. Bermaksud kita di peringkat JPJ ialah kalau dulu kita suruh ke stesen timbang. Tetapi kalaulah kita dah beri pengecualian kepada kargo sudah beratnya 53 tan, kenapa pula terdapat perbezaan antara Sabah dan Sarawak dengan perbezaan 30%? Dan kos pengangkutan di Sabah sangat tinggi kerana berat badan itu dah 21 tan. Dia hanya boleh bawa 10 tan. Berbanding dengan Semenanjung, dengan Sarawak, dia boleh bawa 20 lebih tan. Jadi itulah sebabnya kita buat penyelarasan, dan ini tidak akan menjejaskan jambatan runtuh kerana jalan yang sama telah digunakan untuk membawa kontainer dan liquid barang-barang cecair yang beratnya lebih daripada itu. Jadi saya rasa hanya kepada jalan persekutuan yang telah diwartakan. Itu tidak menjadi masalah. Sekian, terima kasih. Soalan Tan Sri boleh. Ini berkait dengan soalan. Masa dah habis, maaf. Yang Berhormat semua sekarang tam alas sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih kepada semua Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Terima kasih. Saya jemput sekarang Yang Berhormat Tuan Ahmad Tamizi bin Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Tuan di-Pertua, soalan dari SIK nombor 1 untuk Timbalan Menteri Pertahanan yang bijaksana. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat SIK kerana bertanyakan soalan berkaitan status tender perolehan dan ekosistem penyelenggaraan perancangan alatan persenjataan terkini pesawat terbang tanpa pemandu kategori Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System ataupun dikenali MIL UAS bagi kegunaan TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia. Saya ucapkan syabas kepada Yang Berhormat SIK yang merupakan seorang AJK PAC yang juga pengurusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda yang kita tahu membekalkan 43% beras keluaran negara. Tetapi saya lihat selalu beliau ambil berat dan bertanya soalan berkaitan isu-isu pertahanan, isu-isu Kementerian Pertahanan sama ada menyentuh mengenai kesiagaan aset, kebajikan veteran maupun agensi-agensi di bawah jagaan Kementerian Pertahanan. Menjawab soalan beliau, sebenarnya soalan ini, Tan Sri Speaker, pada 27 Julai yang lalu di Dewan ini ada soalan tambahan yang dikemukakan oleh sahabat saya Yang Berhormat Padang Serai yang turut menyentuh perkara yang sama.
Jadi saya akan menjawabnya kembali. Kementerian Pertahanan telah melengkapkan semua proses penilaian tender bagi perolehan Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System untuk kegunaan TUDM. Lembaga perolehan kementerian telah memperakukan petender yang dipilih dan ianya telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan pada 7 Julai lagi tahun ini untuk dimuktamadkan. Melalui maklum balas terkini yang diterima dari pihak MF, keputusan perkara ini akan diketahui dalam kadar segera, insya-Allah dalam bulan ini. Menjawab pertanyaan yang berhormat berkaitan ekosistem penyelenggaraan pula, ianya akan dilaksanakan selepas tamat tempoh waranti daripada Original Equipment Manufacturer OEM berpandukan kepada konsep selenggaraan yang akan ditentukan oleh pihak pengguna sendiri iaitu TUDM. Manakala perancangan perolehan persenjataan melalui elektronik warfare bagi aset ini akan dilaksanakan pada fasa perolehan kedua dan ketiga yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13 dan rancangan Malaysia ke-16. Secara kesimpulannya, Kementerian Pertahanan dan ATM akan memberi komitmen penuh bagi memastikan program pemodenan Angkatan Tentera Malaysia khususnya TUDM berada pada landasan yang tepat demi meningkatkan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ATM. Sudah pasti, program perolehan MIL UAS ini akan memenuhi keperluan TUDM seiring dengan perubahan teknologi masa kini dalam usaha mencegah sebarang bentuk ancaman udara dan seterusnya meningkatkan keselamatan ruang udara kita, udara negara kita yang kita sayang ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohd Sik, silakan. Terima kasih Tan Sri Menteri Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab soalan dengan begitu kukuh. Tuan Pertua, aset-aset pertahanan negara sangat penting dalam kita menjaga seluruh wilayah, khususnya menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan pihak luar termasuk ruang udara kita. Jadi soalan saya, bagaimanakah plan rancangan pembangunan keupayaan TUDM untuk hingga 2025 ini yang dirangka berteraskan Kertas Putih Pertahanan boleh menjamin perolehan MEL UAS ini tidak mengalami kelewatan perolehan bagi pengoperasian TUDM ini seperti mana yang telah berlaku kepada perolehan kapal tempur pesisir LCS yang kita semua sedia maklum. Dan saya juga ingin bertanya bagaimanakah kementerian melihat bahawa tidak ada unsur-unsur ketidakpatuhan perolehan dan ketirisan supaya aset pertahanan ini bertepatan dengan kehendak dan keperluan TUDM itu sendiri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Sik, terima kasih Yang Berhormat Sik soalan tambahan. Memang tender untuk MIL US ni sejak November 2020 lagi, ya. Apapun bagi menjawab soalan Sik, ya, untuk makluman semua ahli dewan, kesemua perolehan aset TUDM melalui pelan rancangan jangka panjang yang kita panggil capability 2055 ataupun cap 55 dengan izin dilaksanakan melalui kaedah tender terbuka yang turut melibatkan proses penilaian fizikal. Ya, Kementerian Pertahanan yakin melalui kaedah tender terbuka yang dilaksanakan ini dapat menangani masalah secara bersistematik bersama kaedah yang telus dengan memberikan risiko yang rendah ke atas aspek pemilihan aset yang bersesuaian untuk kegunaan TUDM. Melalui kaedah ini, tender terbuka, TUDM akan memperolehi aset pertahanan bertepatan dengan kehendak TUDM ataupun peringatan terhadap end user oriented dengan izin. Bagi jaminan perolehan MIL US untuk maklumat yang berhormat Sik, Kementerian Pertahanan yang telah pun saya maklum tadi dalam jawapan pertama telah melengkapkan segala keperluan berkaitan lembaga perolehan di peringkat kami, di peringkat Kementerian Pertahanan, dan kini peringkat seterusnya menunggu keputusan akhir daripada MOF yang dijangka akan dapat diperolehi dalam masa terdekat. Ya, jadi yang saya kata tadi insya-Allah dalam bulan ini harap-harapnya. MIL US ini dijangka akan diperolehi oleh TUDM pada tahun 2025 dan akan mula beroperasi seawal 2026 bagi mengukuhkan penguasaan domen udara Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Kutatan. Terima kasih.
Yang Berhormat Menteri, saya mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan menyatakan objektif utama perolehan pesawat terbang tanpa pembandu kategori Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System dan di manakah ia akan dioperasikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Putra Tan. Kalau kita tengok konflik Ukraine, Rusia, mil US ni banyak selalu disiarkan, digunakan. Untuk maklumat Yang Berhormat dan semua ahli Dewan Mulia ni, pembangunan keupayaan pesawat terbang tanpa pemandu yang kategori Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aircraft System MIL UAS adalah berlandaskan kepada CAP 55, iaitu Pelan Pembangunan Keupayaan TDN 2055, selari dengan Pelan Pembangunan 4 Dimensi Angkatan Tentera Malaysia bagi menyokong kertas putih pertahanan. Objektif utama MIL UAS adalah bagi melaksanakan misi risikan, pengawasan dan tinjauan, intelijen, surveillance dan reconnaissance dengan izin untuk mengurangkan jurang keupayaan dalam menyalur informasi secara near real time kepada Angkatan Tentera Malaysia. Aset MIL UAS ini akan ditempatkan di Pangkalan Udara Labuan bagi meningkatkan penguasaan domen udara TDM khususnya dalam melaksanakan pengawasan di Laut Cina Selatan dan Pantai Timur Sabah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Jerat. Soalan tambahan. Cukup. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, silakan. Terima kasih Betul. Mengenai soalan ni, saya cuma nak ambil perhatian yang Betul bahawa soalan yang asal adalah mengenai kos sara hidup. Perdana Menteri tak hadir dan oleh itu mungkin Menteri Pertanian, Pembangunan, Komunikasi. Jadi ada 4-5 kementerian. Saya faham soalan ini perlu dijawab oleh salah satu menteri. Kalau Perdana Menteri tak hadir, bagi saya kos sara hidup ini soal yang paling utama yang harus dihadapi oleh rakyat sekarang. Jadi itulah saya nak bagi untuk maklumat yang betul. Saya tidak fikir ini wajar diterima. Walaupun saya sambut baik akhirnya saya kemukakan soalan mengenai banjir, soalan kedua. Tapi cuma nak tekankan bahawa soalan yang pertama merujuk kepada kos sara hidup kepada Perdana Menteri. Saya faham kalau Perdana Menteri tak boleh jawab. Kemudian pengguna, kemudian pertanian, kemudian ada komunikasi. Pelbagai menteri boleh jawab sepatutnya. Jadi soalan kedua. Saya difahamkan Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat untuk MQT baru diterima semalam. Jadi saya difahamkan Yang Berhormat Perdana Menteri tak dapat menjawab. Tak tahulah sama ada selepas ini Yang Berhormat yang ingin kemukakan soalan yang sama dengan notis yang sedikit lebih panjang. Saya jemput Yang Berhormat Menteri. Silakan. Terima kasih soalan dan teguran daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang. Izinkan saya menjawab soalan nombor 2 yang diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri, dan kita semua faham sejak 16, 17 dan 18 Disember tahun lepas kita mengalami bencana yang agak besar yang melibatkan kerugian lebih daripada 6 bilion. Sejajar dengan itu, satu persidangan khas diadakan pada bulan Januari, dan ekoran daripada itu banyak perkara yang kita belajar daripada kesilapan-kesilapan, dan ekoran daripada itu persediaan bagi menangani monsun timur laut 22-23 sudah pun dilakukan oleh NADMA dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Pertama, pra bencana. Antara kelemahan
sewaktu berlakunya monsun timur laut 21-22 adalah kurangnya komunikasi di antara agensi-agensi yang melakukan baik dalam siar raya amaran banjir atau bencana maupun interaksi antara agensi-agensi yang berada di pusat kawalan operasi bencana. Perkara ini telah sebagai contoh Datuk Seri Ketua Mangkang, kita dah mantapkan libat urus dengan pelbagai agensi supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan siar raya, amaran kepada awam dapat kita mantapkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Mohd Menteri. Saya akui bahawa tindakan telah diambil, tapi isu-isu pokok belum selesai. Dan saya bagi contoh umpamanya di Telemong, Karak 17 Julai 2022, setelah 7 bulan bencana yang lalu, belum ada tindakan. Balak-balak sampah sarap menyekat kawasan itu masih ada. Dan saya boleh kirim foto-foto itu kepada Yang Berhormat Menteri. Kemudian perkara ini berlaku terus di Kedah. Dan Menteri Sumber Asli mengatakan tidak ada pembalakan. Tetapi bila dipotong semua pokok-pokok itu jadikan tanaman durian, dia masalah yang sama. Jadi itu yang saya nak sebut, walaupun tidak menyentuh secara langsung Kementerian Yang Berhormat, tetapi ia harus, yang saya tanya ini masalah banjir. Saya tak peduli kementerian mana, selesaikanlah dengan baik, buatlah persiapan supaya mengelak daripada perkara ini berlaku lebih dan membebankan rakyat, meragut nyawa dan menyebabkan kerugian terutama rakyat miskin. Jadi saya nak kepastian apakah tindakan intra kementerian itu dilakukan, termasuk menyekat pembalakan walaupun ini bidang kuasa negeri, tapi bila kerugian ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Jadi tidak benar jawapan mengatakan bahawa pembalakan ini urusan negeri. Kalau negeri itu dah melanggar peraturan dan meneruskan pembalakan dan kesannya kepada rakyat, sepatutnya kerajaan persekutuan juga bertindak. Jadi saya minta penjelasan. Satu cadangan yang baik Datuk Seri Ketua Mangkang, di bawah pasca bencana memang satu tentangkuasa eksekutif sudah pun ditubuhkan dan dipengusikan oleh Yang Berbahagia KSN. Jadi Yang Berhormat PD boleh bagi detail kepada saya untuk saya murnikan dengan KSN. Terima kasih. Yang Berhormat Rompin. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat Menteri, public awareness ini ataupun kesedaran awam ni sangat rendah di kalangan orang awam, seolah banjir ini bukan satu perkara yang mencemaskan. Dan di TV-TV pun kadang-kadang tidak diberi keutamaan, umpamanya berita terkini diulang dalam TV soal banjir ini. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan untuk memberi kesedaran dan supaya masyarakat berwaspada sebenarnya, supaya jangan terperangkap dengan banjir kilat dan banjir yang sukar untuk ditangani kemudian nanti. Terima kasih. Terima kasih Rompin. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya kami akui di NADMA sewaktu berlakunya monsun timur laut tahun lepas, memang malah kita akui bahawa kelemahan siar raya dan memberi amaran kepada awam memang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan siar raya yang dikendalikan oleh sosial media. Kurang daripada itu, program-program yang melibatkan lebih ramai peserta libat urus, terutama pemimpin-pemimpin di kawasan yang berlakunya banjir ini perlu kita sekarang, macam sebagai contoh
Met Malaysia telah pun menyampaikan amaran-amaran banjir melalui telco, melalui SMS kepada kawasan setempat real time tiap-tiap hari supaya rakyat mempunyai pemikiran yang bahawa mereka perlu didedahkan dengan maklumat-maklumat yang terkini. Terima kasih. Terima kasih. Mas, kawasan banjir. Satu lagi. Puan Serai, ringkas ya. Sikit. Tak nak syarahan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Menteri, seperti mana Port Dickson bagi tahu tadi, bukanlah sebagai pandangan, tetapi itu adalah serius. Sebab bukan kali pertama jadi di negara kita. Banyak kali sudah jadi. Yang mangsa ni Padang Serai tak ada air. Itu jadi masalah. Itu sebab rakyat semua marah kita. Tapi kita nak marah siapa? Tolong bagi tahu. So kalau boleh buatlah long term planning untuk selesaikan masalah ini, banjir dan juga potong balak ini semua. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri. Apa soalan dia? Tan Sri Speaker, saya rasa tak ada soalan. Cuma dia nak melahirkan kemarahan. Saya terimalah kemarahan beliau. Terima kasih. Yang Amat Datuk Seri Haji Muhammad Salim Sharif, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Sektor sawit memerlukan perhatian. Tenaga kerja perlukan penambahan. Soalan 3 sudah dikemukakan. Mohon jawapan untuk penyelesaian. Terima kasih. Silakan Yang Amat Menteri. Terima kasih Jempol. Alhamdulillah semenjak post-COVID ini kita telah membuka border dan juga kerajaan telah buka pintu masuk untuk labor. Dan oleh kerana itu pekerja-pekerja asing telah mula masuk. Namun demikian kemasukan pekerja-pekerja asing ketika ini amatlah masih lagi perlahan lagi, belum lagi agak lancar. Tapi dalam bulan Ogos ini insya-Allah kemasukan pekerja asing ini akan lebih lancar. Jadi kelancaran ini kelewatan sikit kemasukan pekerja asing ini oleh kerana sistem baru yang baru diperkenalkan, iaitu FCWMS, Foreign Workers Centralized Management System. Jadi dengan sistem yang baru ini, ianya lebih terkawal dan lebih tersusun dan teratur. Jadi kalau sistem ini kita dapat dilaksanakan dengan sempurnanya, insya-Allah pekerja-pekerja yang telah masuk dalam sistem ini tidak boleh melompat-lompat kerja, tak boleh tukar-tukar kerja, tak boleh lari-lari sana, lari-lari sini. Mereka akan ada tracking ya. Jadi di antara perkara apa yang KPKK atau Kementerian Perdagangan dan Komoditi laksanakan untuk memastikan sektor peladangan ini akan dapat menerima pekerja-pekerja untuk memastikan bahawa ladang-ladang kita, pengurusan ladang dan juga pengeluaran hasil adalah lebih sustainable, lebih mampan dan lestari. So di antaranya adalah untuk memperkenalkan automation system atau mechanization yang mana banyak telah berlaku sekarang. Dari segi penyemburan benih, racun dan juga baja, kita dah guna drone dan dah guna traktor di ladang-ladang. Jadi ini telah mengurangkan keperluan atau kebergantungan pekerja asing. Yang keduanya juga, kita juga telah cuba telah membuat research untuk menanam pokok-pokok sawit yang rendah. They call it dwarf palm oil. Jadi bila rendah ni tidaklah rumit sangat untuk kita menuai pokok-pokok sawit ini ya. Dan juga kita juga memastikan bahawa kita juga ada satu jatuhan kuasa yang kita panggil MARCOP yang mana bertanggungjawab untuk menyelaraskan semua permohonan mechanization yang dibuka kepada industri. So sebanyak 60 juta telah diperuntukkan. Jadi alhamdulillah baru-baru ni kita ada program MyAce di MyTech baru-baru ini iaitu Malaysian International Agri-Commodity Expo and Summit, di mana kita telah diperkenalkan satu sistem, satu automation atau mesin yang boleh menuai, yang boleh memotong atau menuai buah sawit dan juga boleh buat pruning lah, boleh potong daun-daun yang mati ya. So jadi ini boleh dilaksanakan dengan cepat. Jadi insya-Allah kementerian akan duduk lagi sekali dengan agensi yang atau syarikat yang telah mencipta ini pada minggu depan untuk membuat finalization. Tapi dianya bukanlah 100% automation lagi, sekurang-kurangnya 50%. Dengan adanya kaedah ini sudah tentu akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Saya stop dulu, mungkin ada
soalan tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Wabi Menteri. Tapi apapun jawapan Menteri adalah jangka masa yang panjang. Untuk mencipta kelun baru yang pokok yang rendah, perlukan masa 1-2 tahun ataupun 3 tahun untuk matang. Tahun lalu saja sektor sawit telah kerugian 21 bilion akibat kekurangan tenaga asing. Bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, industri sawit turut mencatatkan kerugian 10.46 bilion. Ini menunjukkan kerugian yang sangat besar. Ini tidak termasuk getah ataupun kebun getah ataupun 400 hektar getah yang matang yang tidak ditoreh. Jadi ini semua mengakibatkan kepada kekurangan tenaga buruh, di mana sumber manusia, di mana peranan kementerian mendesak supaya sumber manusia ni memikirkan. Hari-hari dah rugi ni. Orang kampung dah rugi, semua sebut dah rugi. Sampai hari ni tak juga masuk tenaga asing. Tak masuk 25 syarikat dilantik. Hari ni pun tak masuk lagi. Jadi saya pohon, ini keluh resah daripada rakyat orang kampung. Mahukan supaya tidak berlaku kerugian hingga tahun ini 28 bilion. Jadi kerugian mana lagi yang kita nak tanggung? Haruskah kita dera rakyat yang susah di ladang, di kebun sawit, di getah ini tidak dapat menoreh? Dan saya mohon soalan, bilakah masa dijangka akan pulih sepenuhnya memandangkan pembukaan sepadan yang disebut tadi dah buka, dan bilakah perkara ini, duka lara rakyat ini dapat diselesaikan dengan tuntas dan juga dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Terima kasih. Saya jempol kerana sangat prihatin tentang isu pekerja asing ini. Sudah tentu kementerian juga lebih prihatin untuk memandangkan bahawa sawit adalah komoditi nombor 1 negara. Maka kita harus mempertahankan, pastikan bahawa hasil daripada sawit ini akan tetap sustainable untuk ekonomi negara. So jadi apa yang telah kita juga lakukan, kementerian telah membentuk satu pasukan khusus untuk membantu sektor peladangan dalam permohonan mereka untuk masuk pekerja-pekerja asing. Jadi semua syarikat-syarikat peladangan yang telah masukkan permohonan telah kami bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, pegawai-pegawai daripada kementerian akan menguruskan daripada permohonan sampai kemasukan pekerja dari luar negara. Tapi namun begitu juga kita tidak katanya selesaikan the whole problem. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, walaupun tahun lepas kita berdepan dengan COVID, production kita untuk sawit ini hanya turun tidak menepati target sebanyak 5% saja. Tapi dari segi value pendapatan kita meningkat sampai 42%. Jadi itu because low supply high demand. Jadi di antara perkara-perkara lain yang ketika ini kalau kita lihat pekerja-pekerja asing yang datang ini, kita juga menggalakkan. Ketika ini Bangladesh negara utama, kedua India, ketiga adalah Pakistan, Bangladesh, Indonesia, India dan Pakistan. Jadi saya baru beri lawatan ke luar negara. India dan Pakistan juga telah menawarkan pekerja, rakyat mereka untuk bekerja di ladang-ladang. Jadi kita juga minta industry players untuk terbuka untuk mengambil pekerja-pekerja dari negara India dan juga Pakistan yang telah bersedia. Kerana lepas post-COVID, banyak cara-cara hidup, attitude, sikap dan sebagainya berubah. Ramai yang mencari pekerjaan dan perlukan pendapatan dan sebagainya. Mereka telah mula hendak berdekat dengan industri peladangan, terutamanya sawit, kerana dalam komoditi saya boleh berani mengatakan bahawa di antara pekerjaan sektor yang menawarkan gaji yang tinggi adalah daripada sektor agri-komoditi. So, jadi ini menjadi satu tarikan kepada pekerja-pekerja asing dan juga lokal. Untuk lokal, kita juga, saya ingat saya stop dulu, mungkin soalan nanti yang nak tanya mungkin ada yang saya nak jawab. Jadi saya tak nak buang masa. Terima kasih. Jawab baru. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Di Malaysia kita ada 6 juta hektar tanah untuk kelapa sawit. Dan itu semenanjung saja, bukan Sabah dan Sarawak lagi. Jadi kalau kita tengok keluasan yang begitu besar, dia a bit unsustainable kalau kita terlalu reliant on foreign workers. Dan sebenarnya pada kerajaan juga kata ingin mengawal supaya mengurangkan kebergantungan. Sekarang kerajaan pula macam buka sepintu seluas-luasnya untuk Pakistan, India dan sebagainya. So saya nampak ada
sedikit percanggahan ya antara polisi kerajaan. What is the actual policy? You want to reduce reliance on foreign workers or you still want to continue with foreign workers? Itu adalah soalan pertama. Kedua, saya tengok sebenarnya kita di UPM dan sebagainya ada banyak automation dan juga di private sector ya. Sebenarnya private sector saya lebih yakin kepada private sector kerana mereka on the ground dan mereka mereka perlu automation. Jadi apakah kementerian ya menggunakan adoption daripada invention daripada private sector kerana janganlah terlalu kita bergantung kepada kementerian saja kerana kementerian ni dia buat macam-macam tapi not practical on the ground. Jadi minta penjelasan menteri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya setuju dengan brand baru kerana saya juga membuat inspection ciptaan-ciptaan yang tidak praktikal, yang tidak boleh dikomersialise memang berlaku. Tapi namun demikian dengan pembentukan markup yang saya sebut tadi, machinization yang dapat 60 juta, 30 juta daripada kerajaan, 30 juta daripada cess money, ini digunakan untuk dibuka kepada permohonan kepada private sector dan kepada semua individu dan sebagainya. Dan MPOB bekerjasama dengan universiti-universiti dari segi teknologi, research and itu semua memang dilaksanakan. Jadi apa yang saya sebut tadi adalah selepas ambil kira semua yang telah disubmit atau telah dimasukkan untuk dipertimbangkan oleh komiti ini. Jadi insya-Allah kita tidak konflik ketika ini. Tadi kata kita nak ambil pekerja daripada Pakistan dan India, at the same time kita nak reduce. So yang India dan Pakistan ini adalah short term measure kerana kita melihatkan Indonesia dan Bangladesh we are having problem now mengenai masalah Indonesia policy dan sebagainya. Jadi kita rasa untuk menyelesaikan masalah yang singkat ini, yang immediate ini untuk membawa lebih banyak pekerja untuk menguruskan buah-buah yang sedang tidak terurus ini. Jadi untuk machinization, the latest one, because saya berpandangan ketika starting waktu saya mula mengambil kementerian ini, saya rasa dalam 3 tahun atau 5 tahun baru ada satu mechanization untuk tuai yang baik. Tapi nampaknya saya sudah bertemu dengan satu teknologi yang boleh membuat penuaian pokok sawit terutamanya lebih mudah dan lebih mudah. Jadi dengan ini yang machinization penyemburan benih, baja dan juga pesticide itu telah dilaksanakan. Satu lagi My Future Job juga kita bekerjasama dengan Pekeso untuk membawa kemahiran pakar dalam bidang-bidang industri ini dan juga Impact Institute daripada komoditi juga telah berkunjung ke universiti dan sebagainya. Dan juga kita nak mengalihkan juga attitude sikap orang-orang muda yang mungkin patut beralih pergi bekerja peladangan kerana ianya adalah lebih merupakan satu green environment, green technology dan sebagainya daripada di bandar yang sesak, pollution dan sebagainya dan mental stress. Jadi ini juga kita cuba ubahkan mindset mereka untuk beralih ke industri peladangan kerana ianya ada mechanization, gajinya lumayan dan penempatan tinggalnya semua juga cukup dan lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah 11:08 pagi baru 3 soalan. Saya harap selepas ni Yang Berhormat menanyakan soalan yang Berhormat juga yang menjawab soalan boleh ringkaskan dan fokus kepada soalan dan jawapan. Yang Berhormat Puan Vivian Wong, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan projek Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Sehingga kini, 15 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan sehingga Mei tahun ini bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 63%. Ini termasuklah pembinaan bagi 3 pakej kerja yang baru, 28, 29 dan 30 yang melibatkan laluan dari Sandakan Mile 32 sehingga ke Sungai Bauto sepanjang 60.8 km yang dijangka akan siap pada suku keempat tahun 2024. Walaupun sudah mula kerja pembinaan, Kementerian Kerja Raya melalui kontraktor yang dilantik akan terus menyenggara dan membaiki jalan di sepanjang laluan tersebut untuk keselesaan dan keselamatan pengguna.
Bagi jalan yang termasuk dalam fasa pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo, kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh kontraktor Pen Borneo yang dilantik. Manakala bagi jalan persekutuan yang tidak termasuk dalam fasa pembinaan, kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh konsesi jalan persekutuan yang telah dilantik. Kementerian Kerja Raya juga menerima aduan daripada pengguna jalan tersebut, khususnya bagi laluan FT22 Kota Kinabalu hingga ke Sandakan. Justru kementerian ini telah menubuhkan pasukan petugas khas untuk jalan Telupit ke Sandakan yang bertujuan untuk mengenal pasti dan mencari jalan penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk mengatasi kesulitan pengguna di sepanjang laluan tersebut. Hala 7 pasukan petugas khas ini adalah memfokuskan aspek yang berkait dengan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya serta meningkatkan lagi kerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Sebagai langkah jangka pendek, kementerian ini baru-baru ini telah meluluskan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 10.5 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan segera. Kerja-kerja tersebut telah bermula pada awal bulan Julai tahun 2022 dan lokasi yang kritikal akan diutamakan terlebih dahulu. Kerja-kerja pembaikan awalan ini dijangka akan siap pada minggu kedua bulan Ogos tahun 2022. Pada masa yang sama, kerja-kerja untuk mengenal pasti laluan yang berisiko tinggi akan terus dibuat oleh JKR Sabah dan pihak perunding yang akan dibentangkan pada mesyuarat task force secara berperingkat. Usaha ini mencerminkan komitmen kementerian dan kerajaan untuk membangunkan rangkaian infrastruktur jalan yang terancang dan sistematik serta memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Sekian dan terima kasih. Yang Mohd Sandakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya ingin tanya sama ada Kementerian Kerja Raya ada rancangan untuk menyelaraskan semua tiang-tiang lampu di Jalan Persekutuan Parlimen Sandakan ke LED sebab sampai kini Sandakan masih menggunakan lampu-lampu yang zaman lama di mana bulb dia selalu tidak terang dan selalu rosak. Kadang-kadang tidak sampai 24 jam sudah gelap lagi. Selain itu, kerja membaiki pulih lampu-lampu mengambil masa yang terlalu lama sehingga setengah tahun. Ini adalah sangat berbahaya kepada pemandu terutamanya dalam musim hujan. Terima kasih. Terima kasih soalan daripada YB Sandakan. Yang pertamanya kita akan cek sekiranya lampu-lampu di bawah jalan yang disebut oleh YB Sandakan tadi, adakah dia di bawah jalan persekutuan ataupun jalan majlis. Sekiranya jalan itu adalah di bawah jalan majlis contoh, maka lampu-lampu jalan itu akan di bawah kuasa majlis daerah. Tetapi sekiranya di bawah jalan persekutuan, maka kita akan cek latar belakang di mana kita boleh jalan bantu. persekutuan. Okey, kita akan cek dan dapat maklumat yang paling terkini apa perancangan-perancangan untuk bantu lampu jalan di kawasan yang berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan sebelah sini. Ada. Mas. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya ingin menyambung sedikit berkenaan dengan lampu jalan dalam yang disebut oleh Sandakan tadi adalah lampu jalan persekutuan. Saya ingin menyebut tentang lampu jalan kampung Yang Berhormat Menteri kerana saya apa yang berlaku kadang-kadang lampu jalan kampung ini didirikan dengan tidak mengambil kira pandangan kami daripada ahli parlimen. Jadi kalau boleh sekiranya Timbalan Menteri dapat untuk menyelaraskan polisi ini supaya pandangan kami sebagai pemegang taruh dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab di peringkat bawah ini diambil kira untuk menentukan mana lampu-lampu jalan yang boleh dipasang. Kerana kadang-kadang bila selesai pasang barulah nak minta untuk kami endorse untuk bayaran akhir. Ini tak sepatutnya berlaku. Terima kasih soalan daripada YB Pasir Mas. Untuk maklumat yang berhormat Pasir Mas dan juga maklumat tambahan untuk YB Sandakan tadi, kerajaan ataupun kementerian memang setiap tahun kita ada allocate perbelanjaan untuk menaik taraf ataupun menyenggara lampu jalan. Untuk tahun 2021 di Semenanjung Malaysia sebanyak 29 juta dan untuk Sabah sebanyak 4.4 juta
Untuk tahun ini, untuk Semenanjung kita telah mengalokate 12.2 juta dan untuk Sabah 1.6 juta. Jadi mungkin kita akan mempertimbangkan permohonan-permohonan daripada daerah-daerah tersebut untuk kita allocate jumlah-jumlah peruntukan yang kita telah ada untuk memperbaiki dan juga menyenggara lampu-lampu jalan di kawasan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Yang awak pokok sena sebenarnya dah bangun lama, Yang Awak. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya baru dapat jawapan daripada persoalan saya kepada OYB Timbalan Menteri minggu yang lalu berkaitan dengan jalan persekutuan FT 175 daripada persimpangan Jalan Langgak ke Jalan Kepala Batai yang sepatutnya dah 19 tahun dah projek ini tidak diangkat. Jawapannya, saya ucapkan terima kasih. Projek ini telah dirancang untuk dilaksanakan tahun 2003. Namun begitu, atas kekangan peruntukan, projek ini terpaksa dibatalkan. Sayunya Tan Sri. Kemudian masuk rancangan Malaysia ke-9. Jawapannya, namun begitu projek ini masih tidak lagi menjadi keutamaan untuk dilaksanakan pada waktu tersebut. Sedihnya Tan Sri. Masuk dalam Rolling Plan 1 dan Rolling Plan 2, RMK 12. Jawapannya, berdasarkan kedudukan keutamaan projek dan agihan siling peruntukan yang terhad untuk projek baru, projek tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat kepada agensi pusat. Sayunya Tan Sri. Pilunya orang pokok sena, orang hutan kampung, orang Jalan Langgak dan Jalan Kepala Batai. Jadi kena tunggu beberapa kali lagi rolling. Tak tahu mereka nak rolling beberapa kali lagi rolling plan nak buat. Jadi Tan Sri, saya nak beritahu, jalan tu terlalu sibuk. Ada 4 buah sekolah. Kolej tingkatan 6, sekolah menengah Kepala Batai, 2 buah sekolah rendah di hutan kampung. Ada kem TUDM. Dan ada kawasan perumahan baru yang rancak diadakan. Ada pasar raya, ada masjid di tepi jalan tersebut. Dan ini merupakan jalan pintasan untuk orang ke airport, lapangan terbang Sultan Abdul Halim. Jadi jalan itu terlalu sibuk. Dan keduanya, isu banjir. Bila tak dibuat jalan ini, sampai bila pun penyelenggaraan peparitan ini tidak dapat dibuat. Walaupun JKR telah buat beberapa projek untuk memintaskan air daripada banjir, akhirnya tidak menyelesaikan masalah banjir di kampung darat, di hutan kampung. Jadi saya nak minta ketegasan daripada kerajaan, khususnya daripada Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, untuk menyediakan peruntukan. Jangan jawab kata tidak menjadi keutamaan. Sedih, pilu rakyat ni. Ini jawapan yang tak sepatutnya yang diberikan. Jadi saya minta ketegasan daripada pihak kerajaan bila projek ini akan diangkat ke agensi pusat. Terima kasih. Saya pun pilu tengok Yang Berhormat pokok sena. Perlu jawab ke Tuan Speaker? Rakyat dengar tu. Untuk maklumat Yang Berhormat YB Pokok Sena, bagi kami di Kementerian Kerja Raya, memang kami mahu supaya projek itu dilaksanakan. Kementerian Kerja Raya kita sentiasa memihak kepada sektor pembinaan. Lebih banyak projek, lagi bagus. Bagus untuk ekonomi negara, bagus untuk infra rakyat, bagus untuk kesemuanya. Tetapi memang kadang-kadang ada kekangan daripada segi kewangan dan sebagainya, di mana kita perlu membuat penilaian keutamaan. Dan membuat keputusan itu bukan Kementerian Kerja Raya, dia adalah agensi pusat. Kita menerima apa yang diangkat oleh kerajaan-kerajaan negeri, contoh unit perancangan negeri dan sebagainya, dihantar kepada agensi pusat, contoh EPU dan MOF, dan kita akan buat keputusan. Jadi kalau bilang kita yang membatalkan projek itu, bukan daripada kami. Kalau KKR kita mau projek itu, jadi kita haraplah di dalam masa yang akan datang kita boleh usahakan supaya projek itu kita usahakan sampai jadi. Sekian dan terima Kekangan kasih. keuangan tak sepatutnya. Yang lain kita boleh belanja. Duta khas apa semua itu patutnya tak dilantik. Datuk Speaker, saya minta izin untuk bertanya. Pokok sena kena kerja kuat lagi lah nampak dia. Datuk Speaker. Hormat, ringkas saja. Ringkas pasal ini berhubung kait dengan soalan asal, iaitu semuanya ni terbabas. Kau Pokok Sena ini pasal Pen Borneo. Jadi saya ingat specific question asked and specific question additional must be asked. Setelah mendengar apa soalan jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri menyatakan 65% dah pun disiapkan. Dan apakah ukuran yang digunakan oleh pihak kementerian? Sedang dalam pengetahuan saya, pertama Tan Sri yang di-Pertua, tak sampai pun 50%. Jalan yang siap Pen Borneo
bukan hanya dari Sandakan, Telupit, dari Kota Kinabalu, Penampang ke Sipitang. Dan saya juga bertanya kepada syarikat-syarikat yang dilantik, pengetahuan saya, persoalan saya, ukuran dia. When you select a company to do this job, masa saya Ketua Menteri, saya menilai $2 company was appointed. Tidak ada pengalaman. Ya, dari Sipitang sampai ke Kimani, sampai ke Papar. No background tentang construction abroad. Inikah dasar kerajaan kita melantik syarikat-syarikat yang akhirnya bila kerja mereka siapkan, maintenance cost will increase sampai 100% pasal kerjanya tidak begitu mantap oleh kerana syarikatnya bukan ada strong background. You know, the Sempurna Katawa it was done by contractor di CDCP. Sampai 30 tahun, Datuk Speaker. Maintenance is very low because the company has a good background. Dan saya ingat persoalan dia. Pertama, bagaimana ukuran dia? Sehingga dia katakan tadi, dah pun 65% ukuran dia. Sampai sekarang. Semalam baru saya balik, malam semalam dari Sempurna. The road, federal road is bumpy. Yang berhormat, you go down there. You use the main road. Yang ada itu, bagaimana jalannya kalau malam, dah tak ada lampu, accident boleh berlaku. Is bumpy road. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yang Hormat. Terima kasih YB Sempurna. Memang kita akui kalau kita banding contohnya dengan Sarawak, pembinaan lebuh raya di Sarawak sudah mencapai lebih daripada 85%, tapi di Sabah hanya 63%. Faktor utama daripada itu adalah tidak dapat dinafikan bahawa ada pertukaran kerajaan Sabah pada tahun 2018 dan apabila ada pertukaran kerajaan maka dasar juga telah diubah. Contoh kerajaan 2018 di mana Yang Berhormat Sempurna sendiri menjadi Ketua Menteri telah membatalkan PDP pada waktu itu dan ini telah melambatkan pelaksanaan PEN Borneo Sabah. Kalau tidak, kalau kita banding dengan Sarawak dia tidak ada perubahan kerajaan, maka dasar dia pun konsisten dan pembangunan dia pun konsisten. Maka kalaulah Sabah tidak membuat perubahan tersebut, mungkin Sabah pun dia juga sama status kemajuan dengan Sarawak. Tetapi kita memberi berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada kali ini apabila dia mengambil alih tampuk jawatan Perdana Menteri, dia telah memberi kelulusan untuk semua baki 19 package di bawah 1B dan telah memberi komitmen untuk lebuh raya PEN Borneo Sabah ini boleh disiapkan dalam tempoh 5 tahun secara agresif dan inilah usaha Yang kita Berhormat untuk sedar ke catch Yang up Berhormat untuk memastikan Sabah dapat bubut. Kalau Semenanjung bilang kejar, kalau di Sabah kita cakap bubut bubut pembangunan yang ada di Semenanjung. Inilah usaha kita sekarang. Siangan pun terus sekarang Yang Berhormat. Yang Berhormat sedarkah PDP yang kita batalkan adalah diurus takbir oleh Setiausaha Kerja Pemuda UMNO Sabah. I got the black and white. Mana boleh Setiausaha Kerja Pemuda UMNO. Okey, Yang Hormat. Yang Hormat, tak ada perbahasan semasa soalan, Yang Hormat. Maaf. Yang Berhormat Datuk Haji Syabuddin bin Yahya. Silakan. Jawab. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Soalan Tasik Lugo nombor 5. Terima kasih, Yang Hormat. Silakan Yang Hormat Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan daripada Tasik. Unit peneraju agenda Bumiputera teraju telah membangunkan TBP 2030 iaitu Tindakan Pembangunan Bumiputera yang merupakan hala tuju baru Bumiputera untuk tempoh 10 tahun akan datang. Ia dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 Disember 2021 bertujuan untuk meningkatkan status sosioekonomi Bumiputera dan telah mengenal pasti 6 sasaran utama yang perlu dicapai melalui pelaksanaan 142 program pembangunan dan inisiatif dalam pelbagai sektor bernilai dan berimpak tinggi yang akan dipacu oleh kerjasama di antara pihak awam dan pihak swasta. Selaras dengan mandat yang diberikan oleh Majlis Kemakmuran Bumiputera yang dipengerusikan oleh Amat Berhormat
Perdana Menteri teraju selaku Sekretariat kepada MKB akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian melalui unit pemerkasaan agenda Bumiputera UPAP ringkasnya yang telah pun ditubuhkan di setiap kementerian bagi menilai, memantau serta memudah cara ke semua program-program pembangunan yang telah dikenal pasti dalam TPB 2030. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Lugu, silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjawab soalan tadi. Sebagai soalan tambahan saya, pelbagai pelan tindakan dan program telah diperkenalkan kerajaan bagi membantu Bumiputera bermula daripada dasar ekonomi baru serta diteruskan dengan wawasan kemakmuran bersama dan juga Majlis Kemakmuran Bumiputera. Dan kini tindakan pembangunan Bumiputera 2030. Namun sejauh manakah impak semua dasar-dasar dan pelan tindakan ini kepada pemilikan ekuiti, perkembangan kerjaya dan juga pembangunan sosioekonomi, dan agar ianya tidak dilihat bersifat retorik semata-mata. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Kalau kita lihat dasar ekonomi baru 1970 sampai 1990, kemudian dasar pembangunan negara 1992 sehingga terlancarnya wawasan kemakmuran bersama 2030, memang ada jauh perbezaan. Sebab tu kita ada fokus yang tertentu dan kita tidak sekap jarang. Dan dia bukan retorik. Maksud saya dengan adanya unit pemerkasaan Bumiputera, agenda Bumiputera yang ada di tiap-tiap kementerian yang akan membantu teraju selaku sekretariat. Kita akan follow up dan kementerian-kementeriannya adalah umpamanya ada 7 KEGA, 3 beta. Beta ni maknanya Bumiputera Economic Transformation Agenda. Sangat spesifik. Umpamanya aerospace, drone. Ini sangat spesifik yang perlukan pemantauan yang terperinci oleh unit pemerkasaan Bumiputera ini. Terima kasih. Yang Berhormat Setiawangsa, silakan. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Menteri. Setiawangsa setuju bahawa antara kejayaan besar dasar ekonomi baru ialah dalam sektor pendidikan dan melahirkan kelas menengah Bumiputera. Tapi adakah pihak kerajaan bersetuju bahawa penekanan yang terlalu banyak terhadap equity dia telah menarik kita daripada soal jurang antara kaya dan miskin. Ya, bila soal equity, kita tidak dapat lagi menjawab misalnya soal nomini yang dibangkitkan beberapa bulan yang lepas. Sedangkan fokus patutnya bila kita lihat golongan Bumiputera masih lagi majoriti daripada golongan termiskin dari soal jurang kaya miskin dan juga pekerjaan yang berkualiti. Pandangan Yang Berhormat Setiawangsa itu saya ambil kira, tetapi justru walaupun kita berjaya dalam mengangkat martabat Bumiputera dalam bidang pendidikan sehingga boleh melahirkan kelas menengah Melayu yang begitu ramai, tetapi kita perlu sedar bahawa sektor ekonomi yang menghasilkan perancangan dan juga kelestarian gap Melayu itu tadi perlu kita kembangkan. Maknanya kita perlu bantu mereka-mereka dan bidang-bidang yang baru bagi memastikan yang Bumiputera boleh bersaing dengan bukan Bumiputera. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Pulau Langit.
Jawab dulu tak? Ya, silakan. Terima kasih. Ringkas, Muhammad. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat nilai startup pemula niaga cecah sampai USD 3 triliun dan Malaysia dapat skor nombor 10 dalam report ekosistem GSER 2020. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri pernah berjanji untuk bina rangkaian seluruh keluarga teraju bersama-sama dengan kumpulan usahawan Super B, skim usahawan permulaan Bumiputera. Sejauh manakah usaha untuk menggabungkan mereka semua dan supaya mereka dapat berinteraksi dan mencipta satu gelanggang yang lebih baik pada masa akan datang? Terima kasih. Tan Sri Speaker, cadangan yang diutarakan oleh Hulu Langat sebenarnya cadangan daripada dia. Saya hanya utarakan oleh yang demikian, teraju ni dia hanya sekretariat. Walaupun kita ada dana dalam dulu banyak sehingga 10 bilion ada. Sekarang dana kita makin berkurangan kerana approach teraju dahulu adalah memberi grant. Jadi grant adalah based kepada outcome, output, dia tidak kepada outcome. Jadi ekoran daripada itu ada banyak kumpulan-kumpulan kombinasi di antara startup yang dipelopori oleh Bumiputera dan bukan Bumiputera, gandengan banyak. Dan mereka sekarang ni dah mencecah jualan turnover sehingga 4 bilion. Ada satu company. Jadi kita kena bantu mereka, kita kena rapatkan keluarga mereka yang mendapat nikmat daripada program teraju. Banyak yang dah listed. Jadi kita nak tubuhkan satu keluarga teraju supaya mereka boleh menjadi dan peranan mereka sebagai usahawan tidak lagi sangat fokus kepada grant daripada kerajaan, tetapi grant daripada rangkaian keluarga ini. Terima kasih. Kita beransur ke soalan nombor 6. Tuan Lim Lek Eng, Kepung. Ya, Datuk, soalan daripada Kepung bernombor 6. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kepung di atas keprihatinan beliau tentang pelaburan. Tuan Yang Dipertua, pelaburan daripada syarikat Fortune 500 iaitu merujuk kepada syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat yang tersenarai pada tahun 2022 dan beroperasi di Malaysia meliputi pelbagai sektor ekonomi berkepentingan dan berkualiti tinggi seperti berikut. Pertama, Microsoft. Kedua, Dell Technologies. Ketiga, Johnson & Johnson. Keempat, FedEx. Kelima, Intel. Keenam, IBM. Ketujuh, HP. Kelapan, Coca-Cola. Kesembilan, Honeywell. Kesepuluh, Jabil. 11, Baker Hughes. 12, Texas Instruments. 13, Philip Morris. 14, Western Digital. 15, Lam Research. 16, Boston Scientific Medical Device. 17, Amphenol. 18, Motorola. 19, Analog Devices. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan bahawa terdapat syarikat-syarikat yang tersenarai dalam satu lagi senarai kedudukan yang dekat-dekat dengan Fortune 500 iaitu Global 500 yang juga mempunyai syarikat-syarikat dalam senarai tersebut yang beroperasi di Malaysia seperti Samsung, Huawei, Honda, Sumitomo, SK, Mitsui, Sony, Panasonic, Nestle dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, senarai syarikat-syarikat yang disebut di atas merupakan syarikat-syarikat dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Selain daripada itu, terdapat syarikat-syarikat Fortune 500 maupun Global 500 yang juga menjalankan perniagaan di Malaysia tapi tidak terkandung dalam senarai di atas. Tuan Yang Dipertua, berkenaan dengan pelaburan syarikat Tesla, saya ingin menyatakan sama ada sesebuah syarikat swasta termasuk syarikat Tesla memilih untuk melabur di Malaysia atau destinasi lain, ia merupakan keputusan komersial di mana saya tidak mempunyai kapasiti untuk menjawab bagi pihak syarikat tersebut. Memandangkan syarikat Tesla yang disebut oleh YB Kepung merupakan syarikat yang berkepentingan dalam industri kereta EV,
Saya ingin berkongsi tentang pelaburan industri EV di Malaysia. Malaysia merupakan antara destinasi pilihan utama para pelabur dalam membangunkan ekosistem kenderaan elektrik. Sehingga bulan Mac 2022, sebanyak 111 projek telah diluluskan berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan kenderaan elektrik dan ekosistemnya, termasuk komponen, alat ganti, automasi kilang dan bahan, bernilai 62.4 bilion. Sebagai contoh, syarikat dari Sweden, Volvo Car Malaysia telah melabur di Malaysia bagi menjalankan aktiviti memasang kenderaan elektrik. Selain daripada itu, terdapat 3 syarikat Korea iaitu Samsung SDI Energy Malaysia telah melabur dalam pengeluaran bateri EV. Syarikat SK Nexilis dan Ilgin Materials turut menjalankan aktiviti bagi menghasilkan electro-deposited copper foil yang digunakan sebagai komponen bagi bateri EV. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Kepung. Ya, apakah langkah utama kerajaan untuk meningkatkan kepercayaan pelaburan asing? Dan soalan seterusnya, bukan cadangan. Adakah bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya dengan segera seperti yang didesak oleh Barisan Nasional dan UMNO akan menstabilkan ekonomi negara dan kembalikan pelaburan asing? Terima kasih. Yang Berhormat Kepung, sekiranya kita lihat kepada jumlah pelaburan yang diterima oleh Malaysia, pada tahun 2021, walaupun kita menghadapi cabaran dan ancaman pandemik COVID-19, jumlah pelaburan yang diterima oleh Malaysia berjumlah 306.5 bilion. Ini menampakkan satu peningkatan sebanyak lebih kurang 83%. Manakala pada suku tahun ini 2022, jumlah pelaburan yang diterima oleh kita ialah 42.8 bilion. Jadi melalui angka yang saya tunjukkan tadi, yang saya sebutkan tadi, ia menunjukkan bahawa Malaysia merupakan salah satu destinasi terpilih bagi pelabur-pelabur, sama ada pelabur asing ataupun pelabur domestik. Dan ini menunjukkan keyakinan para pelabur terhadap suasana pelaburan kita. Sekiranya tidak, kita tidak mungkin menerima pelaburan yang begitu tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Tembrau. Hello. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawabkan soalan YB Kepung. Soalan saya lah, adakah kepakaran dan kecekapan tenaga buruh satu kekangan besar untuk menarik pelabur tertentu, terutamanya sektor-sektor yang telah dipilih oleh kerajaan yang akan membantu untuk memajukan negara kita? Sila jawab, Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Terbrau berkenaan dengan tenaga kerja untuk menarik para pelaburan. Saya ingin menyatakan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI selaku agensi kawaselia bagi sektor pembuatan sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan Kementerian Sumber Manusia, bekerjasama untuk sama-sama menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk sektor pembuatan. Dan untuk memastikan kita kata sektor pembuatan ini transformasi daripada industri yang kita kata lebih bergantung kepada penggunaan tenaga kerja terutamanya pekerja asing kepada industri yang berorientasikan teknologi, kita juga telah melakukan langkah-langkah seperti berikut untuk membantu industri tempatan untuk menangani cabaran guna tenaga. Pertama, kita menyediakan pelbagai program dan insentif terutamanya untuk menggalakkan otomasi dan mekanisasi seterusnya untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing seperti skim pinjaman mudah bagi otomasi dan modernisasi SFSAM di bawah MIDF, allowance modal otomasi, dana strategik pelaburan domestik DISF maupun dana impak tinggi. Selain daripada itu, kita juga menyediakan dasar industri forward dan kita menyediakan dana intervensi untuk membantu industri tempatan terutamanya dalam pembuatan untuk beralih dari industri yang berasaskan penggunaan tenaga kerja kepada yang berorientasikan penggunaan teknologi. Saya fikir kesemua langkah ini ambil dapat membantu meningkatkan daya saing
industri tempatan dan sekaligus juga membantu menarik pelaburan asing ke negara kita. Masih. Tan Sri. Satu lagi. Satu soalan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Cumanya bila bercakap tentang pelaburan asing, saya nak merujuk laporan DH pada 2 Mac 2021 melaporkan bahawa pelaburan asing langsung bersih Malaysia jatuh 56% kepada 3.4 bilion pada tahun 2020. Artinya dalam kita boleh menyatakan soal COVID dan sebagainya, tetapi negara-negara sekeliling kita mereka telah bergerak maju. Tesla yang disebut dalam soalan asal tadi cuma satu contoh sahaja bagaimana mereka boleh melabur di Indonesia. Jadi soalan saya, adakah kerajaan tidak berfikir dasar alternatif nasional menjadi penghalang seperti yang disebut melibatkan pelabur-pelabur kereta elektrik dan sebagainya tidak berminat melabur di Malaysia, dan adakah ia perlu untuk diubah suai? Dulu tak apa ia melindungi kepentingan kereta nasional dan sebagainya, tapi sekarang dari sudut realitinya adakah ia perlu untuk diubah suai? Terima kasih. Kepada Pasir Mas yang menyebut tentang beberapa perkara. Yang pertama, saya ingin menyatakan sekiranya kayu pengukur yang digunakan untuk menilai suasana pelaburan di sesebuah negara terutama Malaysia menarik atau tidak ialah bergantung kepada kewujudan jenama besar di sesebuah negara tersebut seperti Tesla. Senarai yang seperti tadi saya berikan dalam syarikat yang wujud dalam Global 500 dan juga Fortune 500 ni merupakan jenama-jenama besar yang telah memilih melabur di Malaysia. Itu menunjukkan bahawa Malaysia merupakan destinasi pelaburan yang terpilih bagi syarikat-syarikat besar dan juga jenama besar seperti tadi yang diminta oleh Pasir Mas. Keduanya berkenaan dengan usaha untuk membangunkan industri EV. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk berkongsi bahawa inisiatif-inisiatif telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membantu menarik pelaburan khususnya untuk EV. Pertamanya, National EV Task Force telah ditubuhkan untuk mengukuhkan ekosistem sektor EV melalui dasar-dasar seperti Dasar Otomotif Nasional 2020 yang tadi disebut oleh Pasir Mas. Keduanya, kerajaan juga menawarkan pelbagai insentif cukai bukan sahaja kepada pengeluar kenderaan tetapi juga merangkumi pengguna dengan izin demand side seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2022. Ketiganya, kita juga memberi bantuan dan sokongan bukan fiskal kepada syarikat yang berhasrat untuk membangunkan komponen kritikal seperti sistem pengurusan bateri BMS, sistem pengurusan haba TMS dan juga rangkaian radio detection dan raging. Keempatnya, kita juga telah menubuhkan beberapa pusat kecemerlangan seperti Design Center dan Academy of Technology yang berpusat di Rawang, Selangor untuk meningkatkan keupayaan kejuruteraan tempatan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, pengujian dan pembangunan teknologi khususnya untuk menyokong pembangunan ekosistem EV di negara kita. Akhirnya sekali, standard-standard berkaitan dengan industri EV seperti sistem pengecasan, pelupusan bateri, bateri swapping dan lain-lain turut dibangunkan untuk memastikan teknologi EV yang digunakan dibangunkan dalam negara ini adalah selamat dan juga seragam. Yang saya sebutkan tadi itu semua merupakan usaha yang telah diikhtiarkan oleh kerajaan untuk membantu pembangunan industri EV tempatan. Masih yang di-Pertua. Datuk Speaker. Datuk Speaker, boleh minta soalan tambahan satu? Sudah cukup. Dipersilakan Datuk Haji Muhammad Fasya bin Haji Muhammad Fakih. Sahabat bernam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Timbalan Yang Bertuah. Soalan sahabat bernam nombor 7. Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas soalan Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah pun mewartakan daftar pemilih tambahan bulan Mei tahun 2022 pada 16 Jun 2022 dan sehingga pewartaan tersebut jumlah pemilih terkini ialah seramai 21,113,234 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,141,749
orang iaitu 5.4% adalah merupakan pemilih berumur 18 tahun hingga 20 tahun, manakala baki berjumlah 19,971,485 orang ataupun 94.6% ialah pemilih berumur 21 tahun ke atas. Berkenaan dengan meningkatkan kesedaran dan juga kefahaman pengundi muda mengenai demokrasi berparlimen, melalui SPR, iaitu Akademi Pilihan Raya APR telah pun melaksanakan pelbagai program pendidikan pengundi sejak daripada tahun 2017 yang mana ianya bertujuan untuk supaya segenap lapisan masyarakat dapat diberikan kefahaman tentang peri pentingnya demokrasi, aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya, proses pilihan raya yang berlaku di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasi terhadap negara serta isu-isu dan juga cabaran yang selalu dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan, dan susulan penguatkuasaan had umur pemilih daripada umur 21 tahun yang diturunkan pada 18 tahun iaitu pada 15 Disember 2021 telah pun menyaksikan pertambahan ketara pemilih iaitu seramai 5.8 juta orang, di mana 1.2 juta orang adalah terdiri daripada golongan anak muda yang berusia daripada 18 tahun ke 20 tahun. Dan pertambahan pengundi di kalangan generasi muda ini adalah wajar dan mustahak bagi kerajaan untuk pastikan golongan ini bersedia daripada aspek pengetahuan serta pemupukan nilai-nilai dalam membentuk negara bangsa, terutama sekali hak pengundi sebagai rakyat Malaysia. Akademi Pilihan Raya melalui kerjasama pelbagai pihak seperti agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, NGO, persatuan, badan-badan bukan kerajaan telah pun mempergiat pelaksanaan program pendidikan pengundi khususnya kepada golongan anak muda sama ada di peringkat institusi pengajian tinggi, masyarakat, komuniti, acara-acara kementerian dan juga agensi, serta pentauliahan kepada golongan pendidik dan juga mahasiswa untuk sama-sama memberikan pendidikan dan kefahaman mengenai proses pilihan raya di negara kita. Terima kasih. Yang berhormat sahabat Bernam, tambahan. Terima kasih kepada Timbalan Yang Bertuah, terima kasih kepada Yang Hormat Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan, dan saya memahami akan keperluan pengundian, dan kita lihat bahawa cukup besar, ya, hampir 21 juta pengundi baru, dan itu akan menjadi penentu kerajaan kita pada waktu akan datang. Dan soalan tambahan saya, setakat manakah kemampuan dan kematangan golongan muda memilih pemimpin negara yang berwibawa berdasarkan pendedahan dan pengetahuan golongan muda ini kepada politik dan pembinaan negara? Dan apakah langkah kerajaan bagi menyelaraskan dan menyesuaikan kurikulum pendidikan masa kini supaya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada golongan muda ini sebagai persediaan sebagai pengundi yang bertanggungjawab pada PRU yang ke-15? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan Yang Berhormat ini antara soalan-soalan yang popular bila kita turun ke bawah. Untuk makluman Yang Berhormat, hari ini apabila kita buat rasionalnya kita buat turunkan daripada umur 21 tahun ke 18 tahun adalah untuk memberikan peluang kepada individu memilih wakil rakyat Malaysia yang akan mewakili kepentingan mereka, serta meningkatkan lagi penyertaan beliau sebagai warga bertanggungjawab dalam menyumbangkan dari segi demokrasi kepada pembangunan negara. Yang keduanya, untuk mempertingkat dan juga membantu literasi demokrasi kematangan melalui pendarahan kepada pengurusan tadbir negara. Sebab itulah kita tengok golongan ini adalah golongan yang akan menjadi penentu pada masa hadapan. Dan literasi politik ini adalah pengetahuan dan juga pemahaman tentang proses serta isu politik, sesuatu pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan setiap pengundi dalam negara kita ini menjalankan peranannya sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Jadi sebab itulah pendidikan sama ada teori, konsep ataupun praktikal perlu jadi platform yang penting untuk anak muda ini diberikan pengetahuan dan juga pendidikan. Saya mohon masa lebih sikit Tuan Yang Di-Pertua, sebab literasi politik ini juga adalah didorongkan dengan peranan yang dimainkan oleh beliau, social media, sama ada media elektronik, media cetak ataupun pelbagai medium lagi. Dan sebab itulah kalau kita tengok soalan yang kedua yang ditanyakan oleh Yang Berhormat berkenaan
berkenaan dengan kurikulum pendidikan, ianya bukan hanya semata-mata melibatkan Kementerian Pendidikan semata-mata, walaupun soalan Yang Berhormat itu kini dalam proses pihak SPR dan juga pihak Kementerian Pendidikan dalam proses perbincangan untuk melihat silibus berkaitan untuk yang berkenaan dengan pilihan raya ini. Tetapi pada masa yang sama kita jalankan juga kerjasama dengan agensi-agensi lain, termasuklah Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan, Universiti Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai lagi institusi latihan. Dan saya harap dengan adanya engagement bukan hanya di pihak agensi saja tetapi dengan semua rakyat Malaysia, dengan semua pemimpin masyarakat dapat membantu literasi politik demokrasi di kalangan anak muda ini dapat kita sama-sama pertingkatkan. Terima kasih. Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan jawapan yang diberi oleh Berhormat Timbalan Menteri tentang pendidikan bagi pengundi muda. Jadi siapa yang laksanakan ke semua program itu? Saya rasa yang pegawai SPR tak begitu ramai yang mampu mendidik semua pengundi muda umur 18 itu di seluruh negara. Jadi sepatutnya ia dimasukkan dalam silibus tingkatan 5 sebelum mereka pergi menyertai peperiksaan SPM, mereka harus ada satu sesi tentang kesedaran pengundian. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya sekarang SPR adalah satu agensi yang paling tidak mesra. Kami selama ini selalu ada sebagai parti politik, ada engagement, ada pertemuan, perbincangan dengan pihak SPR tentang pilihan raya. Tapi bagi DAP kami tulis surat kepada pengurusi SPR, dia tolak. Ini bukan berbahas Yang Berhormat. Jadi saya rasa kalau SPR begitu tidak mesra raya macam Yang Berhormat, stick to the question. SPR tidak mesra rakyat. Jadi soalan saya kepada Timbalan Menteri. Yang Berhormat, silakan Menteri. Terima kasih sahabat saya Seputih hari ini pun pakai baju putih. Jadi jawapan saya don't worry, saya akan jawab. Untuk makluman yang Berhormat Seputih, tugas hakiki pihak SPR saya nak cakap di sini adalah pertamanya untuk pendaftaran pemilih. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pengurusan pilihan raya dan yang ketiganya adalah persempadan semula. Dan untuk nak memberikan pendidikan kepada warga rakyat Malaysia ini sebenarnya bukannya tugas hakiki tetapi sebenarnya tugas bersama. Dan untuk makluman Yang Berhormat, pada minggu lepas saya sendiri telah pun berjumpa dengan pihak Parti Muda untuk menjalinkan kerjasama untuk memberikan peri penting pendidikan kepada anak muda. Dan saya mengalu-alukan kalau Yang Berhormat kata SPR tak layan, saya sendiri akan jumpa Yang Berhormat untuk kita bincangkan tentang program bersama. Bukan hanya untuk DAP saja tetapi saya mengalu-alukan dengan parti-parti lain walaupun dalam parti kerajaan. Dan ini adalah masanya untuk kita memberikan kesedaran terutama orang muda, bukan hanya datang keluar mengundi. Macam contoh masa PRN Johor, datang keluar mengundi, bila kita tanya dah undi, dah undi siapa, saya pun tak tahu. Saya tanya mak saya. Ini bukan soal nak tanya mak saya. Anda dah usia 18 tahun, 18 tahun dah boleh dapat lesen kereta, dah boleh bawa, dah boleh kahwin, dah boleh masuk askar, dah boleh masuk polis dan sebagainya. Tapi kenapa bila nak mengundi kena tanya mak? Ini adalah hak kita. Jadi orang muda harus gunakan hak dan tanggungjawab ini sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama. Dan saya perlukan bantuan daripada semua pemimpin, semua ahli-ahli parlimen, sama ada di dalam ini ataupun di luar sana, untuk kita sama-sama memberikan kesedaran kepada mereka untuk mereka keluar mengundi pada PRU nanti. Terima kasih. Tapi tak boleh hisap rokok. Saya buka lagi satu soalan. Jika tidak, saya gerakkan ke soalan nombor 8 ini. Datuk Johari bin Abdul, Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Entua. Soalan nombor 8. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya mohon sedikit masa kerana soalan ini melibatkan dua negeri, Kedah dan Kelantan.
Baik, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan bertemu kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen. Dan sebentar tadi baru sahaja berlalunya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di antara ahli Parlimen Seputih dan juga Timbalan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Dan sebelum ini sebanyak 7 soalan sudah pun dijawab. Dan selain itu antara perkara yang telah dibahaskan di dalam Dewan sebentar tadi bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri adalah daripada ahli Parlimen Tumpat kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ronald Kiandi. Beliau mengatakan bahawa pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2022 dijangka akan menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda dan graduan selain mengadakan pameran agro pertanian. Dan selain itu jelas Menteri Pertanian juga lebih daripada 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor di MAHA pada kali ini. Dan ujar beliau lagi, MAHA 2022 juga menyediakan peluang kerjaya kepada golongan muda dan juga dikenali sebagai menerusi program jamin kerja dalam segmen agro job fair, dan lebih daripada 100 syarikat akan turut serta dalam program ini yang menawarkan 15,000 kekosongan jawatan dalam pelbagai sektor. Dan tambah beliau lagi, MAHA yang bakal berlangsung pada 4 hingga 14 Ogos dijangka dapat menghasilkan lebih daripada 250 juta ringgit potensi nilai jualan. Dan di samping itu, beberapa sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU juga akan berlaku sepanjang MAHA 2022 melibatkan nilai pelaburan lebih daripada 4 bilion ringgit. Baik, seterusnya adalah soalan dari ahli Parlimen Tumpat yang bertanya kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ronald Kiandi, kepada Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Zuraidah Kamaluddin, di mana pihak industri perkayuan Malaysia digalakkan untuk terus mengembangkan pasaran ekspor melalui program pameran perdagangan serta misi pemasaran dan perniagaan di dalam dan juga di luar negara. Juga menterinya berkata bahawa pasaran-pasaran seperti Amerika Syarikat, Eropah, Timur Tengah, ASEAN dan juga Oceania menjadi tumpuan bagi meningkatkan kebolehan pasaran produk kayu-kayan Malaysia. Baik, jelas beliau lagi, Majlis Kayu-Kayan Malaysia MTC juga aktif berkomunikasi dengan pengimport di pasaran ekspor melalui pejabat-pejabat serantau di China, Belanda, India, Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu dan Arab Saudi. Dan melalui perhubungan itu, secara berterusan dengan pemain-pemain industri, MTC boleh menjana dan berkongsi maklumat risikan pasaran dengan ahli industri perkayuan Malaysia. Dan juga tambah Datuk Zuraidah lagi, subsidi turut diberikan kepada syarikat-syarikat perkayuan terutamanya industri perabot yang menyertai pameran-pameran tempatan dan juga antarabangsa. Baik, selain di saluran berita RTM dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my serta melalui muat turun mudah melalui telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, Dewan selepas ini akan diteruskan dengan pembentangan beberapa usul, antaranya adalah Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang sudah pastinya menjadi tumpuan pada hari ini. Baik, kita akan bertemu lagi esok bagi langsung dari Parlimen. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa.